Aku dah rekod ni. 1, 2, 3 sekejap Aku nak Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, sekarang ni Waalaikumsalam, pukul cikgu. 8.30 pagi. Jadi cikgu harap kamu semua bersedia untuk belajar pada hari ini. Okay. Memandangkan sekarang ni kita kelas online, jadi cikgu fahamlah ada beberapa pelajar yang boleh masuk. Cikgu fahamlah ada yang tak ada line kan. Sebab sekarang ni pun musim tak menentu, ribut tiba-tiba datang macam hari tu kan. Mana Johor ada tiba-tiba datangnya bencana puting beliung. Selama ni tak pernah pun terjadi sebenarnya puting beliung. Jadi cikgu harap kamu sentiasa bersedia kalau tiba-tiba datang hujan lebat, jangan keluar daripada rumah. Okey. Jadi satu lagi pasal kes COVID macam biasalah. Sebelum keluar rumah tu kamu perlu pakai penutup muka dan selalu bawa hand sanitizer. Okey, tanpa membuang masa. Cikgu akan mengajar. Okay, bagi masa cikgu untuk buka slide terlebih dahulu. Okay. Kejap ya. Bagi masa sikit. Baik, cikgu. Boleh nampak tak slide cikgu? Boleh cikgu, nampak. Boleh, cikgu. Nampak jelas. Tapi Ke kecil, kamu cikgu. nak cikgu besarkan lagi? Okey, cikgu besarkan lagi ya. Boleh, boleh. Okey. Okay, boleh nampak? Boleh. Nampak. Okey, nampak jelas kan? Kalau kamu tak nampak jelas ataupun tak dengar suara cikgu, kamu boleh bagi tahu. Okey, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan seni tingkatan 5. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 106. Okey. Hari ini kita akan belajar topik 5 iaitu reka bentuk industri. Jadi kalau kamu ingat minggu lepas kita telah belajar tentang seni arca. Jadi itu cikgu harap kamu ingatlah cara pembuatan arca, sebab di dalam topik ini juga kita akan membuat produk dengan menggunakan arca. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Cikgu muka surat berapa tadi? 106. Kalau tak ada buku teks pun tak apa, sebab cikgu akan ajar lagi. Cuma kalau kamu nak lebih tahu secara detail, kamu boleh buka buku teks. Okey, cikgu akan terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kalau boleh hari ini cikgu akan cikgu nak kamu semua dapat mempelajari tentang prospek dan hala tuju reka bentuk industri dan konsep produk dalam reka bentuk industri. Yang kedua, kalau boleh kita akan dapat menghasilkan lakaran model produk mengikut cara yang betul dan menghasilkan model produk dalam bentuk 3 dimensi. Dan terakhir sekali, cikgu harap pelajar dapat membuat apresiasi terhadap hasil karya berpandukan bahasa seni visual dan pemikiran seni halus. Macam biasalah, pada akhir pembelajaran kita akan membuat apresiasi. Jadi cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk membuat apresiasi setiap projek yang kita lakukan. Okey. Cikgu tunjukkan satu gambar. Boleh tak kamu dapat teka apakah sebenarnya objek yang besar ini?
Kamera apa? Macam kamera. Okey, Zaman betul. Macam kamera je cikgu. Betul. Jadi kalau kamu tengok besar sangat ni. Sebab kalau kamu tengok pada rekaan dia juga sangat menyusahkan, betul tak? Sebab kalau nak bawa pun perlukan 2-3 orang. Jadi ini adalah salah satu, betul apa yang kamu kata tadi, salah satu rekaan kamera pertama. Sebab apa? Sebab dia reka ada bentuk, ada benda yang besar hitam ni, sebab kalau berdasarkan teori kamera pinhole, cahaya perlu ditujukan pada tempat yang sangat gelap untuk cahaya tu masuk pada ruang yang kecil tu untuk mendapatkan pancaran yang lebih jelas. Okey. Okey, kalau kamu ingat apa itu reka bentuk industri? Proses reka bentuk industri adalah proses yang menekankan kreativiti dalam mencipta dan reka bentuk sesuatu produk untuk tujuan utilitarian dan memudahkan kehidupan manusia. Jadi apa itu tujuan utilitarian ini adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi dalam bab ini kita akan mencipta ataupun menekankan reka bentuk yang memberi lebih kemudahan kepada manusia. Sebagai contoh ni cikgu tunjuk. Daripada kamera yang besar tadi, cikgu rasa sangat menyusahkan untuk dibawa ke mana-mana dan boleh digunakan pada rekaan yang lebih mudah dipegang, mudah disimpan dan mempunyai banyak fungsi di dalamnya. Jadi kita akan pergi kepada prospek dan hala tuju reka bentuk industri. Kalau kamu buka pada buku teks kamu, muka surat 106. Okey, prospek dan hala tuju reka bentuk industri. Jadi dalam topik ataupun dalam reka bentuk industri ini, ia menawarkan peluang kerja yang luas. Jadi kalau kamu perasan pada masa sekarang pun ramai sangat yang mencari kerja reka bentuk ataupun dalam bahasa mudah designer lah. Sebab sekarang pun musim bekerja di rumah kan. Ramai yang cari designer untuk mereka bentuk barang-barang terbaru mereka. Kalau kamu perasan bekerja designer sekarang ini sangatlah gaji sangat mahal. Tapi dalam seorang designer cabarannya sangatlah sengit sebab kita perlu mengikut kehendak pengguna. Kalau pengguna tolak rekaan kita tu, jadi kita pun terpaksa terima. Jadi reka bentuk industri ini berkembang mengikut perkembangan pasaran, tengok pada pasaran zaman sekarang dan kehendak pengguna. Jadi terdapat 3 kerjaya dalam reka bentuk ini adalah reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan reka bentuk automotif. Sebagai contoh yang cikgu kata tadi, seorang reka bentuk perlu mencipta sesuatu produk yang telah ada kepada sesuatu yang lebih baru. Jadi kalau kamu tengok ni, cikgu, ini adalah bentuk yang asas kerusi. Jadi reka bentuk ini tugasan dia adalah daripada rekaan bentuk asas kerusi itu mencipta sesuatu kerusi yang lebih unik ataupun selesa ataupun mempunyai nilai ergonomik. Kalau kamu perasan yang mana lebih selesa dan cantik kamu rasa? Yang kedua cikgu. Yang pisang. Pisang ni kan. Pisang tu cantik lah. Kedua. Nampak selesa, nak tidur pun sedap kan daripada benda ni. Biasa kalau kerusi ni duduk di kelas, betul tak? Sebab apa, kalau letak kerusi ni dekat kelas mesti tidur, betul tak? Nanti tidur. Ya, Saya rasa tak membaca lah cikgu. Rasa tidur je. Yang ni sesuai untuk diletakkan pada ruang bacaan ataupun untuk kanak-kanak. Okay. Dekat bilik. Betul tu Liza. Jadi inilah pekerja pereka ni untuk mencipta sesuatu yang baharu
dan unik daripada lain-lain. Jadi nak beli pun tapi kena tengok kehendak pengguna. Kalau pengguna bagi kita kena kajilah pengguna tu nak apa sebenarnya, untuk keselesaan ataupun sebagai hiasan. Okey, yang cikgu nyatakan tadi, terdapat beberapa kerja yang boleh ataupun bidang kerjaya yang boleh kita ambil daripada belajar tentang reka bentuk ini. Pertama adalah reka bentuk produk. Jadi reka bentuk produk ini adalah menentukan objektif reka bentuk produk. Maknanya reka bentuk produk inilah yang menentukan segala benda yang akan dilakukan ataupun segala benda apa yang perlu dibuat dalam sesuatu produk tersebut. Jadi yang kedua adalah mengetahui maklumat tentang produk sedia ada. Jadi macam kerusi tadi, seorang pereka bentuk ini perlu tahulah apa itu fungsi kerusi, untuk duduk, bukan untuk berlari. Jadi pereka bentuk ini perlu cipta ataupun perlu membuat desain rekaan yang sesuai dengan kerusi tersebut. Yang ketiga adalah merancang kaedah dan susun atau proses penghasilan produk dari awal ke akhir. Jadi pereka lah yang bertanggungjawab untuk mencipta ataupun menghasilkan produk dari lakaran pertama sampailah kepada prototype produk itu sendiri. Jadi tak perlu masuk campur tangan daripada orang luar, sebab kita jadi kerjaya kita sebagai pereka bentuk, jadi kita yang menentukan segalanya. Jadi yang kedua adalah ini adalah contoh-contoh pereka bentuk produk. Kalau kamu boleh tengok rekaan canggih, peti, dapur, itulah kipas kan. Sekarang ni pun ada kipas yang 2 kepala ataupun kipas yang boleh selaraskan kepala dia. Jadi itulah reka bentuk produk. Yang kedua adalah reka bentuk perabot. Sama juga macam reka bentuk produk tadi, seorang reka bentuk perabot perlu tahu dan meneliti konsep reka bentuk perabot yang ingin dihasilkan. Terdapat 4 konsep reka bentuk perabot, iaitu antik, kontemporari dan segala benda lah. Kita jadi reka bentuk ni perlu tahu apa yang dia nak buat. Contohnya kalau konsep antik kebanyakannya menggunakan kayu, dan kalau konsep futuristik ataupun sekarang dah banyak yang menggunakan ciri-ciri futuristik. Jadi memastikan penghasilan perabot memenuhi cita rasa pengguna dan boleh dipasarkan. Jadi untuk reka perabot tu, kita perlu tahu apa itu cita rasa pengguna. Contoh pengguna tu sekarang ni lebih suka kepada perabot yang nampak selesa ataupun simple, warna pun tak berwarna-warni. Jadi kita perlu tahulah pasaran zaman sekarang. Jadi kalau kita pasar sekarang pun pengguna lebih suka kepada bentuk yang ringkas dan macam itulah. Jadi kita kena tahu pasaran ataupun kehendak pengguna zaman sekarang ataupun benda itu boleh dipasarkan. Dan yang terakhir adalah menitik beratkan keselamatan. Kalau kamu cipta perabot tu ada 3 kaki, kamu rasa selamat tak? Perabot ada 3 kaki. Tak selamat. Tak selamat. Jadi reka bentuk ni perlulah mencipta sesuatu bentuk tu ikut keselamatan. Jangan duk cipta macam ada 3 kaki lah ataupun bahaya, terutamanya untuk kanak-kanak. Ini adalah contoh reka bentuk perabot. Kalau tengok pada di sini adalah semuanya adalah berdasarkan konsep kontemporari, iaitu nampak lebih mudah dan selesa. Dan yang terakhir kali adalah kerjaya sebagai reka bentuk automotif.
biasalah otomotif ni kita cipta kenderaan. Jadi reka bentuk otomotif ni pertama adalah membangunkan model prototipe kenderaan. Macam contoh lelaki ni membuat kereta ataupun mencipta desain kereta, menghasilkan prototipe bertujuan untuk pengujian dan promosi. Maknanya reka bentuk otomotif tu dia hasilkan prototipe yang kecil dan yang berfungsi untuk ditunjukkan kepada pelanggan ataupun untuk dipromosikan. Kalau pelanggan setuju dengan idea ataupun idea yang dia hasilkan, jadi boleh lepaslah. Yang ketiga adalah mengetahui tentang teknologi automotif. Ya semestinya lah seorang reka bentuk automotif tu perlu tahu. Contoh kalau nak cipta reka bentuk kapal, jadi reka bentuk automotif ni perlu tahulah bagaimana kapal itu berfungsi, di mana terletaknya enjin, kan? Betul tak? Okay. Betul. Ini adalah contoh-contoh reka bentuk automotif. Kita tengokkan sini kereta api, kereta, van dan sebagainya. Okey, itu saja untuk prospek dan hala tuju reka bentuk industri. Cikgu nak tanya, kami ingat tak apa lagi kejayaan-kejayaan yang 3 kejayaan tadi? Damia boleh jawab? Kerjaya kejap cikgu. Pereka bentuk nombor 1, cikgu bagi contoh satulah. Pereka bentuk produk. Yang kedua apa tadi? Pereka bentuk Pereka bentuk industri. Pereka bentuk perabot. Rabun. Yang terakhir, pereka bentuk automotif. Okay, tak apalah kalau kamu tak boleh jawab, nanti kamu boleh baca lagi buku. Minggu depan cikgu nak tanya tau. Tak apa, hari ni cikgu boleh lagi. Oh. Seterusnya cikgu masuk kepada tajuk konsep produk dalam reka bentuk industri. Okey. Cikgu, konsep reka bentuk boleh membantu menjamin idea bagi menyelesaikan masalah rekaan agar dapat memenuhi kehendak pengguna. Cikgu lupa contoh reka bentuk produk tadi kan. Ini adalah produk yang cikgu hasilkan. Nampak mudah dan cikgu rasa produk ini boleh membantu kamu dalam kerja seni kamu. Jadi ini adalah konsep, nampak berwarna-warni tapi tak apalah sebab cikgu nak menarik minat kan. Okay, kita pada konsep produk dalam reka bentuk industri. Yang pertama adalah konsep mudah alih, yang kedua adalah ergonomik dan yang ketiga adalah mesra alam. Okey, konsep mudah alih ni dalam bahasa mudahnya adalah keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana, selamat dan boleh digunakan dalam pelbagai situasi dan bercirikan produk pintar dan saiz dan berat menjadi fokus utama. Jadi konsep mudah alih ni kita boleh tengok pada telefon. Sekarang ni telefon adalah sesuatu kewajipan semua orang, betul tak? Sekarang ni budak-budak pun guna telefon. Jadi kenapa ia berfungsi sangat diperlukan adalah ia merupakan sesuatu bercirikan produk pintar. Kalau kamu siapa sini tak ada telefon? Cikgu rasa semua ada telefon kalau kan? Kalau dia cakap tak ada telefon, dia tipu cikgu. Betul. Kenapa telefon ini bercirikan produk pintar? Sebab dalam telefon sekarang ni pun kalau ada internet, kita boleh tengok jam, kita boleh ambil gambar, apa lagi, dengar lagu, rakam video dan macam-macam kan. Jadi mudah dibawa ke mana-mana. Konsep mudah alih ni, sesuatu produk itu mudah dibawa ke mana-mana. Sebagai contoh,
apa kita panggil sekarang ni budak-budak pakai tu, iPod kan mudah dibawa ke mana-mana. Itu adalah salah satu konsep mudah alih yang diterapkan. Dan saiz dan berat menjadi fokus utama. Kalau kamu bayangkan telefon yang besar macam tu, kamu rasa boleh tak nak bawa pergi ke mana-mana? Tak boleh. Susah. Sebab itu Berat. dalam konsep mudah alih ni, saiz dan berat menjadi fokus utama. Kalau saiz kecil, bolehlah dibawa ke mana-mana kan. Sebab itu konsep mudah alih ni kita perlu tahu, boleh tak seorang pengguna itu membawa benda tersebut ataupun produk tersebut pergi ke mana-mana. Yang kedua adalah, ini adalah contoh yang cikgu sebutkan tadi, telefon yang sekarang ni orang gunakan pengisar, senang, tak perlu pasang elektrik lagi, tak perlu sambung ke mana-mana, just tarik saja. Ini adalah salah satu konsep mudah alih. Dan yang ni, kamu tahu tak apa yang ni? Jadi sekarang ni setiap pelajar pun dah ada kegunaan ni. Periuk nasi elektrik. Periuk seberguna nak masak pun dalam ni boleh. Jadi kamu rasa benda ni mudah tak kehidupan kamu? Mudah, tak perlu guna gas. Betul. Mudah, boleh bawa lagi. Betul tu. Okey, yang ni adalah konsep mudah alih. Seterusnya kita pergi kepada konsep ergonomik. Konsep ergonomik ini lebih berkaitan dengan anatomi manusia. Kebanyakannya adalah kerusi lah, ataupun katil, ataupun apa lagi, macam kerusi urut tu kan. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan anatomi manusia. Ciri-cirinya adalah, ciri penting konsep ergonomi adalah selamat, selesa dan serasi dengan pengguna dan mampu mengurangkan kadar kemalangan kepada manusia. Sebagai contoh, kerusi, apa kita panggil kerusi ni? Kerusi malas, tu tak? Yang ni kerusi malas. Kalau kamu perasan, kalau kamu duduk, bandingkan kamu duduk kerusi yang tegak dan keras macam tu dengan kerusi yang macam ni, kamu rasa mana yang lebih selesa dan sesuai dengan anatomi manusia? Yang ni lagi selesa. Yang lain dia keras. Boleh letak laptop kan, lepas tu nak buat kerja pun baring macam tu, lagi seronok kan. Kalau cikgu boleh beli pun cikgu beli tu sini, tapi macam tu lah. Sebab itu cikgu kata tadi, dan mengurangkan kemalangan. Kalau kamu pasang kursi dekat makmal tu kan, kursi yang tinggi-tinggi tu, kamu rasa yang tu sesuai tak dengan anatomi manusia? Untuk dah kamu suka duk cungik, lepas tu terbalik belakang, kamu rasa selamat tak orang tu? Tidak selamat. Boleh pecah kepala kan? Yang tu, kalau dapatlah kursi ni dekat sekolah, kamu setuju tak? Semua pelajar dapat kursi ni dekat sekolah. Setuju lah, dia semua tidur. Semua tidur. Senang tidur. Semua tidur. Jadi setiap produk itu adalah fungsi dia sebenarnya. Kalau kursi makmal tu, kursi yang tinggi tu, mungkin nak bagi tu janji untuk mengelakkan pelajar daripada tidur. Kat sekolah pun guna kursi yang plastik yang keras macam tu je. Okey, ini adalah fungsi ergonomik, lebih kepada keselamatan dan macam-macam ya. Boleh ingat tak? Yang last sekali adalah konsep mesra alam. Tak adalah bahan yang tidak menjejaskan alam sekitar dan kehidupan lain. Jadi kalau kau perasan, berus gigi pun guna daripada kayu. Lepas berus pun kalau nak buang dekat tepi pokok pun boleh. Kalau beg ni kan, kalau kamu banding dengan penggunaan plastik mengambil masa selama berjuta tahun untuk dihapuskan. Jadi saya rasa konsep alam sekitar lah yang lebih selamat. Contohnya berus gigi yang dibuat daripada buluh, beg yang dibuat daripada mengkuang. Secara mudahnya konsep mesra alam ni, kita ambil perkataan kepada mesra alam ni yang mesra kepada alam, bukan yang menjejaskan alam. Okay, cikgu nak tanya, sebelum kita melakukan aktiviti, cikgu nak tanya, kamu ingat tak apa lagi konsep, 3 konsep tadi? Yang pertama itu? Konsep mudah alih.
Mudah alih. Yang full tadi kan? Ya. Okey, yang kedua? Konsep ekonomi. Yang kursi tadi kamu ingat ya? Kursi malas lah. Yang paling senang sekali. Konsep yang kat rumah kan ada kursi malas kan? Ya. Yang menerapkan konsep ekonomi. Dan yang ketiga adalah? Konsep mesra alam. Okey, betul. Okey, kali ni cikgu nak kamu bersedia untuk melakukan aktiviti. Yang pertama sekali kamu sediakan kertas. Kamu bersedia tak lagi? Cikgu tanya dulu. Okey, cikgu nampak kamu dah bersedia tu. Okey. Ya. Cuma keluarkan kertas lukisan. Sama ada kamu nak guna kertas lukisan A3 ataupun A4. Pembaris. Pensel. Warna pensel warna. Dan ataupun marker berwarna. Jadi cikgu akan tutup dulu slide ni. Bersedia tak lagi dengan barang-barang kamu? Sedia. Okey, cikgu akan buka video aktiviti. Cikgu harap kamu boleh ikut cikgu buatlah. Okey. Kalau dah nak rehat tu kamu boleh bagi cikgu minit lagi yang tinggal ya. Boleh nampak tak skrin cikgu? Kejap ya. Ya, boleh. Boleh nampak? Kejap ya, adalah masalahnya. Jadi cikgu buka balik laman YouTube cikgu. Sabar ya. Masa ni kamu boleh tajamkan pensel warna kamu ke, nak tajamkan pensel kamu ke sebelum cikgu buka video ni. Okey. Boleh nampak tak belajar? Sekejap ya, cikgu tak buka lagi. Boleh. Cikgu besarkan sikit. Kalau macam ni nampak tak belajar? Nampak. Tapi bunyi. Ada bunyi. So cikgu memang tak ada bunyi pun, tak apa. Cikgu akan cakap. Okey cikgu. Okey. Nampak jelas tak? Jelas. Jelas Okey. Pertama sekali kamu cari gambar laci. Pelbagai jenis laci.
Okay, dalam 2-3 macam tu. Jadi cikgu dah cari. Okay, seterusnya kamu buat lakaran laci tadi mengikut betul-betul. Dan yang pertama ni cikgu buat lakaran laci yang pertama. Dengar tak suara cikgu? Dengar, jelas. Nah, Jelas kan? Video jelas? Jelas. Okay. Cikgu buat lakaran perabot 1. Kamu boleh kemaskan dengan menggunakan pensel yang lebih gelap ataupun pensel tekan lah yang paling mudah, ataupun tak perlu nak asah lagi kalau kamu guna maafkan cikgu, kalau guna apa mechanical pensel ataupun pensel tekan. Pensel picit. saya tekan. Picit boleh je. Pensel mechanical. Yang kedua cikgu buat lakaran laci yang kedua. Cikgu cepatkan sikit. Kamu boleh ikut cikgu buat? Tak apa, sebab nanti kamu boleh buat cikgu tunjuk dahulu supaya kamu boleh faham. Kalau kamu nak ikut sekarang pun boleh. Boleh je. Sebab nanti tak perlu fikir lagi kerja rumah kan. Terus buat. Okay. Yang beza dengan laci pertama tadi, laci ni ada tombol dan ada bahagian depan dia tu. Ni laci pertama. Kalau kamu nak lebih jelas lagi dengan aktiviti ni, kamu boleh buka muka surat 116. Okay, kamu label ya, yang mana satu, yang mana dua. Kamu lukis lagi berdasarkan gambar ataupun ambil gambar yang kamu cari tadi. Kamu boleh cari dekat Google ataupun mana-manalah. Contoh Pinterest ke ataupun Telegram pun ada kan. Kamu boleh cari gambar di mana-mana. Cuma lukis dalam menggunakan pensel terlebih dahulu lah, hitam putih sahaja. Lukis, yang beza dia dengan yang dua tadi, yang ni ada 3 laci. Lukis. Pastikan kemas tau. Kamu lukis tu. Kalau boleh, cikgu nak kamu lukis dengan cantik lah. Jangan buat kerja yang cincang-cincang macam tu. Nanti cikgu bagi makan rendah. Tak apa yang ni. Kalau kamu buat cantik-cantik, cikgu akan bagi hadiah. Kamu risau. Okay. Lukis. Kamu carilah. Kamu tak perlu ikut cikgu lukis. Kamu boleh cari sendiri pelbagai. Contoh kalau kamu nak buat botol air ke. Kamu nak buat. Tapi cikgu suruh fokuskan pada laci lah. Kalau kamu nak tengok contoh cikgu pun boleh. Tak ada masalah pun. Okay. Ini dah siap. Cikgu tak laju pula. Ini lukisan yang dah siap. Daripada 4 contoh laci ni, cikgu nak kamu pilih salah satu laci yang kamu suka. Kamu nak kembangkan lagi lakaran Andy ataupun reka tu. Jadi kamu pun boleh tanya pendapat cikgu ataupun pendapat kawan kamu, mana yang lebih cantik, ataupun kamu boleh decide sendirilah.
Okey. Dan ni cikgu pilih laci yang ini. Kita teruskan video. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh? Okey, yang Boleh kedua, dengar. kamu sediakan kertas yang kedua. Ataupun kamu boleh guna bahagian yang masih ada kosong untuk buat, kalau tengok pada buku ni, untuk buat lakaran yang ketiga itu. Lepas kamu dah pilih, bila kamu dah pilih reka bentuk laci yang pelbagai tadi, cikgu nak kamu kembangkan lagi idea. Yang ni cikgu lukis dahulu apa yang cikgu pilih dulu. Ingat tak lukis cantik-cantik? Guna pembaris kalau kamu tak boleh buat garisan lurus. Kamu boleh ikut lagi setakat ni? Kalau ada soalan Boleh. kamu boleh tanya. Boleh. Boleh. Cikgu tengok saya buat sikit-sikit. Tak nampak. Okey, boleh. Tak apa, nanti kamu boleh tunjuk dekat grup WhatsApp ataupun Okey. kamu boleh PM cikgu. Kalau kamu nak tanya pendapat kan, nanti cikgu boleh bagi markah. Markah perkembangan lah yang paling penting sebenarnya. Nanti cikgu boleh bagi markah. Okay. Sibuk pula tu ya. Okey. Nampak pula cikgu lukis. Cikgu cepatkan lagi. Video jelas ya? Jelas. Tak apa, nanti kalau kamu tak faham, cikgu boleh masukkan video ni dalam grup WhatsApp kita. Cikgu akan bagi link YouTube. Okey, yang ni cikgu lukis. Cikgu tambah. Cikgu tambah pada bahagian depan ni. Beza dia. Lepas tu cikgu tak puas hati lagi. Cikgu kembangkan lagi idea. Cikgu buat lagi, cikgu kembangkan idea. Cikgu masukkan apa ya? Kalau kamu perasan, cikgu tukarkan tombol yang bulat-bulat ni, cikgu tukarkan kepada tombol yang lebih lebar. Sebab apa cikgu fikir mana yang lagi selesa ataupun mana yang lagi senang. Contoh kalau tombol yang lebar tu lagi senang untuk tangan kita ataupun anatomi tangan kita. Tak perlu nak pegang bucu saja. Okay, tak apa dah ni. Okay, lepas tu cikgu tambah lagi. Cikgu kembangkan bahagian belakang ni supaya senang. Ini adalah tempat letak brush tau, ataupun brush lukisan. Jadi depan ni kamu boleh letak barang-barang. Jadi sebagai reka bentuk, kamu kena fikirlah fungsi. Tak boleh kamu nak letak sebarangan saja. Jadi apa yang cikgu cerita ni semua ada fungsi dia lah. Dan nampak mudah alih. Seterusnya kamu kemaskan lukisan kamu bagi nampak cantik dan kemas. Guna pensel tekan. Selepas siap ni, cikgu nak kamu pilih. Tadi cikgu pilih yang terakhir. Cikgu pilih yang ni. Jadi lepas tu kamu lukis balik. Kamu lukis balik design terakhir kamu tadi.
untuk diwarnakan. Lukis. Pastikan kamu boleh ambil kertas lain ataupun kamu boleh guna bahagian yang tak digunakan lagi. Tapi paling elok kamu gunalah kertas lain supaya nampaklah tak serabut dalam satu kertas tu. Okey, lukis balik. Dan kamu boleh warnakan dengan menggunakan marker berwarna ataupun pensel warna. Ikut pada keselesaan kamu. Kalau kamu nak guna cat air pun boleh ataupun cat poster. Lagi mudah. Warna-warna. Pastikan kamu warnakan kemas ataupun fikir dulu sebelum warna tu. Yang ni cikgu guna warna asas ataupun iaitu merah, kuning dan biru. Cikgu nak kamu warnakan sampai siap. Pastikan kamu kemaskan lakaran kamu. Kamu boleh guna pen ataupun gunakan pensel untuk buat kemasan. Ikut keselesaan kamu lah. Lepas tu kalau kamu, ini dipanggil adalah kajian warna. Yang ni adalah beberapa kajian warna yang cikgu lakukan. Jadi sekarang ni cikgu pilih yang ni sebab cikgu rasa sangat menarik, terutamanya untuk kanak-kanak ataupun segala peringkat umur dan sesuai dipadankan dengan rekaan bilik. Okay. Tapi bergantung pada kamu. Kamu nak pilih yang mana? Kamu boleh tanya pendapat cikgu ataupun pendapat kawan-kawan kamu. Okay, itu saja. Setelah membuat lakaran model produk ni, saya cikgu nak tutup. Selepas kamu membuat lakaran model produk, cikgu nak kamu hasilkan model produk dalam bentuk 3 dimensi. Sekejap ya. Tak apalah yang ni disebabkan ada masalah pada internet cikgu. Yang ni pendek saja dalam 48 saat. Dah jadi dah. Boleh nampak tak? Cikgu pun Boleh. nampak tak belajar kecil macam ni? Boleh. Okay, pisau untuk memotong, gam untuk lekatkan mounting board, cat akrilik dan berus lukisan. Yang pertama sekali buat lakaran di atas mounting board, potong bentuk dengan menggunakan pisau, dekatkan mounting board dengan menggunakan gam. Dan ini adalah hasilnya. Produk yang telah siap dicantum. Seterusnya cikgu nak kamu warnakan model produk kamu tadi dengan menggunakan cat akrilik. Ini adalah hasil yang telah siap. Itu sahaja.
cikgu pergi balik pada slide. Okay, sekarang ni dah nak habis masa. Jadi cikgu akan pergi kepada apresiasi seni. Jadi kamu faham tak tadi? Tak apa, nanti cikgu akan kongsikan video tadi di dalam group WhatsApp kita. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya cikgu ya. Kalau kamu nak minta pendapat ke, sama ada kamu boleh tanya di dalam group ataupun kamu boleh tanya cikgu secara personal. Okey cikgu, baik. Okay, cikgu stop sharing. Sebab model produk ni ada pada cikgu. Kamu boleh nampak tak? Tapi cikgu duduk jauh sikit. Nampak jelas. Nampak jelas? Yang ni kita boleh tengok fungsi laci dia. Yang cikgu tekankan ada 3. Yang ni fungsi dia kecil saja. Kamu boleh letak di dalam bilik kamu. Yang ni untuk contohnya kamu nak buat akrilik ataupun cat air, kamu boleh tekan akrilik ini ataupun kamu boleh blend teknik lukisan blend. Lepas kamu dah tak nak guna, ini adalah palette sebenarnya. Kamu boleh buka. Kalau kamu boleh pegang macam ni. Kalau kamu nak lukis, kalau brush kan, kamu boleh kacau. Kalau kamu nak simpan ataupun ini akrilik, kamu nak simpan di tempat yang selamat. Sebab takut nanti cat akrilik tu akan kering kalau dibiarkan pada tempat terbuka ataupun kamu tak nak adik-adik kamu untuk sentuh, boleh simpan. Contoh yang ni ada 3 laci. Yang ni contohnya untuk cat minyak dan yang ni adalah untuk cat air. Jadi kamu tak perlulah nanti nak simpan bekas ataupun kamu nak basuh ke apa, just simpan dalam ni. Nampak pun lebih tertutup kan. Kalau berbanding kamu biarkan palette akrilik tu di atas meja, nampak tak kemas. Jadi yang ni adalah tempat basuh air. Cikgu cipta tempat basuh air untuk basuhan pertama dengan basuhan kedua. Yang ni kamu boleh simpan brush kamu. Yang ni kamu boleh letak barang-barang. Pandailah kamu nak letak akrilik ke, cat air ke, tak kisah. Jadi untuk apresiasi, cikgu nak panggil ataupun kamu boleh buat apresiasi seorang, boleh tawar diri. Kita dah belajar dengan menggunakan bahasa seni yang mudah. Cikgu, saya nampak warna ada warna panas, warna kuning. Warna panas yang mana? Kuning? Yang ni? Warna orange. Okey. Lepas tu bentuk geometrik dia tajam. Bukan organik. Betul. Organik tu bersifat kan. Bebas, betul. Bersifat bebas. Itu saja. Okay, yang lain tak ada nak tambah. Okay, disebabkan dah nak habis masa. Okay, sekarang ni cikgu nak buat rumusan lah. Tadi kita belajar tentang, yang pertama tadi kita belajar tentang apa itu reka bentuk kan. Boleh buka buku. Kita belajar tentang prospek dan 27 reka bentuk industri. Apa itu kerjaya dalam reka bentuk industri, sebagai contoh reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan reka bentuk automotif. Dan seterusnya kita juga telah belajar tentang konsep ergonomi, mudah alih dan persoalan. Jadi cikgu harap kamu ingatlah. Jadi kerja tadi cikgu disebabkan kamu kena buat produk lagi kan. Cikgu bagi masa sebulan. Masa cukup tak? Cukup. Sebab cikgu tahu kamu ada kerja lain lagi. Sebab benda ni pun ambil masa yang lama. Sebab nanti kita ada lagi projek lain yang kita perlu buat. Jadi itu saja sebab dah nak rehat. Jadi kamu ada soalan? Setakat ni tak ada cikgu. Setakat ni tak ada. Semua okey ya? Okey, kalau macam tu kita boleh bersurai lah. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih Fajar.
Sama-sama. Terima kasih cikgu.